Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, sambungan bacaan hadis 40 susunan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-6, halal dan haram. An Abi Abdillah An-Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Maksud hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada mustabihat, perkara-perkara yang samar, yang tidak jelas. Dia ni dalam kategori haram ke dalam kategori halal? Mana yang haram tu senang kita nak tengok, beriba haram, rasuah haram, minum arak, itu semua tu benda-benda yang haram yang sudah nampak. Dan benda yang halal juga jelas, jual belinya halal, barang-barang makanan yang kita ambil daripada sumber yang halal, hayawan yang disembelih, yang dipelihara dengan cara yang baik, itu jelas. Yang jadi masalahnya perkara syubhat, perkara yang samar, yang tak jelas. Jadi yang tak jelas ni, contohnya kita tak tahu saham ni patuh syariah ke tak patuh. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan patuh, sebahagian lagi kata tak patuh. Maka apa sikap kita dalam perkara ini? Maka ini halal ke tak halal? Jadi kalau betul haram, memang tak boleh nak dekat dah. Jadi kalau betul halal pun kita tak pertikaikan. Tapi yang kesamar, seperti banyak tempat kita hari ini, banyak benda-benda yang kesamaran. Ada sebahagian daripada tempat sembelihan contohnya, yang kepunyaan bukan orang Islam, tapi kita nampak orang Islam yang sembelih, ataupun kedai-kedai makan mereka. Jadi di sana timbul syubhat, timbul keraguan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, yang syubhat tadi. Sesiapa yang menjaga perkara syubhat, famanittaqa syubhat, dia jauhkan diri dia daripada benda-benda yang syubhat tadi, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan sesiapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Artinya kalau orang banyak ambil yang syubhat, dia akan pergi kepada haram. Seperti seorang pengembala yang mengembala kambingnya di sekitar kawasan yang terlarang, yang nyaris kambingnya meragut rumput dalamnya. Maknanya kawasan ni kawasan padang ragut, kepunya orang. Kita pergi lepas kambing kita situ, akhirnya kambing akan masuk dalam kawasan itu. Ingatlah, bagi bahawa setiap raja mempunyai kawasan terlarang, ingatlah bahawa kawasan terlarang Allah ialah apa yang diharamkannya. Ingatlah, dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik seluruh jasadnya, dan apabila ia rosak, maka rosak seluruh jasadnya. Ingatlah bahawa segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Iman, dan juga Muslim dalam kitab Al-Buyu'. Kepentingan hadis, ulama bersepakat mengatakan bahawa hadis ini mempunyai kedudukan yang sangat agung dan memiliki banyak sifat. Ia merupakan salah satu hadis yang menjadi paksi kepada peredaran agama Islam. Sebilangan ulama mengatakan hadis inilah sepertiga daripada Islam, manakala Imam Abu Daud rahimahullah berkata hadis ini adalah 1/4 daripada Islam. Bahkan ada yang melihat hadis ini merangkumi segalanya, kerana ia menjelaskan perkara yang halal, haram, syubhat,
dan apa yang dapat memperbaiki hati serta merosakkannya. Oleh itu, seorang dituntut untuk mengetahui pelbagai hukum syarak, sama ada yang merupakan induk maupun cabang. Hadis ini juga menjadi pegangan untuk bersifat warak, iaitulah dengan cara meninggalkan perkara syubhat yang diragukan. Itu maknanya makna warak. Jadi kalau warak ni, kita meninggalkan benda yang harus, terlalu banyak menggunakan yang harus, takut dibimbangi terjebak ke haram. Meninggalkan perkara syubhat kerana kita takut masuk ke dalam benda yang haram. Jadi bila kita tak jelas, maka biarlah kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak baik itu. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, ulama menyebut jenis-jenis syubhat. Apa maksud syubhat di sini? Ibnul Munzir telah membahagikan syubhat kepada 3 bahagian. Yang pertama, sesuatu yang diketahui keharamannya itu jelas, benar jelas, kemudian timbul keraguan kerana bercampur dengan yang halal. Contohnya, ada kambing yang salah satunya disembelih oleh orang kafir, sedang daging yang lainnya bercampur sehingga sukar untuk dibezakan. Contoh yang kedua, sesuatu yang jelas halalnya namun dalamnya timbul keraguan, seperti seorang suami yang ragu-ragu sama ada dia telah menceraikan isterinya dengan mengucapkan perkataan cerai atau sebelumnya atau belum. Yang ketiga, sesuatu yang diragukan halal haramnya. Dalam masalah ini lebih baik menghindarinya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kurma yang dijumpai baginda di atas tikarnya. Baginda tidak makan kurma tersebut kerana dikhawatiri kurma itu adalah sedekah. Kurma itu sebagai sedekah. Maka hari ini kita lihat banyak masalah, banyak perkara dalam muamalah kita, dalam jual beli kita, dalam saham-saham kita ni, kalau yang kita rasa ada keraguan, tinggalkanlah. Ambillah yang betul-betul yang kita rasa patuh syariah, kerana dia akan menyelamatkan kita daripada api neraka apabila terjebak dengan perkara yang haram. Jadi itu di antara pengajaran ringkas yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam.